Bab salat meminta hujan. Qala Malik an Sharik bin Abdullah bin Abi Namir an Anas bin Malik annahu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halakat al-mawashi wa taqatta'at al-subul fad'u Allah fad'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famutirna min al-jum'ati ila al-jum'ah qala faja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah تهدمت البيوت وانتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita dapat sambung lagi pengajian kita selepas kita rehat sembahyang zuhur dan siap makan insya-Allah. Dah kenyang, dah berat perut ni, lepas ni jangan lu sengit-sengit lah. Tegak sikit lah. Insya-Allah. Jadi bab ni berkenaan dengan istisqa, minta hujan. Disebabkan ada kemarau, tidak hujan. Jadi di Madinah ni satu kesusahan bagi orang dan juga binatang-binatang. Jadi ada sahabat datang minta Rasulullah SAW doa. Dengan berkat doa daripada Rasulullah SAW, 1 minggu tak berhenti hujan. Dan mai bagi tahu pula bangunan dah runtuh. Jalan-jalan dah penuh air, dah tutup. Binatang-binatang pun mati, tak tahan dengan hujan berterusan tu. Jadi Nabi SAW minta pula supaya berhenti hujan tu. Jadi di sini lebih kurang cerita begitu. Dan dalam Sahih Bukhari ada satu hadis berkenaan dengan istisqa. Di situ ada tambahan berkenaan dengan Nabi SAW ketika doa istisqa ni, angkat tangan tinggi sampai nampak putihnya tiak Rasulullah SAW tu. Jadi daripada situ sesetengah yang tidak faham betul-betul ni, bukan kata saya ni faham sangat dak lah, muhadisin ada pandangan dengan dia orang kemuka pandangan tidak sama. Katanya Nabi SAW doa selepas semayang ni, selepas salatul istisqa tu ya, lain tidak ada. Jadi sebab itulah mereka sudah semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, tinggal doa pun tidak, apa pun tidak, bangun pergi. Semayang, sudah semayang pun macam tu. Sudah simpan orang masuk dalam kubur pun macam tu, pakai tahuk tinggal. Tak payah baca apa-apa. Jadi tradisi mereka begitu. Jadi itu dalam hadis yang kata Nabi SAW angkat tangan tinggi itu. Muhadisin kata bukan itu bermaksud Nabi SAW doa selepas salatul istisqa saja, tidak ada doa selepas sembahyang fardu lain dan sebagainya, tidak maksud tu. Di situ nak nyatakan Nabi SAW doa bersungguh-sungguh. Biasa angkat tangan lebih kurang macam ni, jika tu angkat tinggi. Tapi ada juga riwayat menyatakan setakat bahu, itu memang ada khilaf lah. Jadi begitulah kita nak faham daripada perbezaan riwayat tu insya-Allah. Bab an-nahy 'anil busaqi fil qiblah. Bab larangan meludah ke arah kiblat. Qala Malik 'an Nafi' 'an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblati fahakkahu thumma aqbala 'ala an-nas faqala idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi idza shalla. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab larangan meludah ke arah kiblat ketika mendirikan solat. Kisahnya Rasulullah melihat bekas ludah di dinding kiblat, lalu baginda
menggosokkannya lah maksudnya, nikisnya buang. Kemudian Nabi bersabda, apabila kamu solat, maka jangan meludah ke arah kiblat kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu berada di hadapannya ketika dia sedang solat. Okey, bab meludah tu maklumlah kan. Ni orang Badawi ni. Dalam riwayat Muslim disebut Al-A'rab atau orang Badawi ni perangai dia macam tu lah. Dan kita tahu masjid Nabi ni dia bukan macam masjid kita ni. Ini kalau ludah memang kena halau dengan siap. Di zaman tu mula-mula tanah je pun. Jadi disuruh ludah belah kiri ke bawah. Kemudian pijak. Pijak ludah tu macam hapuskannya dengan pijak. Tapi sekarang jangan buat. Sekarang kalau kita ada kahak ke ataupun kadang-kadang sesama standby tisu ataupun ridak atau tak ada pun lengan baju lah. Sebab kalau semata-mata ludah atau kahak, dia bukan najis lah. Dia sekadar kotor je. So kalau kita, benda tu mengganggu kita, kalau misalnya bercampur dengan kahak tu kita tak boleh nak telan. Kalau kita telan, dia jadi consider makan. Jadi batal solat. Sama ada kita ada tisu standby, jaga pergerakan lah sampai tak melebihi 3 kali berturut-turut, buang pelan-pelan, atau ada ridak ke, atau lengan baju ke. Itu salah satu daripada faedah. Yang saya nak fokuskan di sini yang last kali itu. Masalah akidah. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu meludah ke arah kiblat kerana sesungguhnya Allah Ta'ala berada di hadapannya ketika dia sedang solat. So Allah di arasy ke di depan kita solat? Masa saya ziarah Kuala Kangsar dulu, ada seorang maula situ, dia kata dia boleh datangkan dalil daripada isyak sampai subuh yang Allah tu berada di langit. Habis ni dalil ni nak buat macam mana? Ni bukan dalil ke Allah ada di depan kita? So Allah ada di mana sekarang? Setiap kali orang tu nak solat, Allah turun duduk depan dia. Habis tu orang solat kat Malaysia, solat kat Mekah, solat kat Madinah, solat kat seluruh dunia, Allah ada kat depan siapa? Nabi yang kata. Nabi kata Allah berada di hadapan kamu. Jangan ludah. So macam mana? Jadi kalau kita kumpulkan seluruh dalil-dalil yang zahirnya menunjukkan Allah itu bertempat, maka ulama kata wajib ditakwilkan. Wajib ditakwilkan maksudnya dipalingkan maknanya, sama ada kita menafikan makna zahir tanpa mentakyinkan makna yang sebenar, itu dipanggil tafwid. Dalam istilah ta'wil dia ada dua, satu dipanggil ta'wil ijmali, satu dipanggil ta'wil tafsili. Ta'wil ijmali ini banyak diamalkan oleh para salafus salih lah. Mereka menafikan makna zahir. Menafikan makna zahir yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mentakyinkan makna. Mereka tahu makna dia, cuma tidak mentakyinkan makna. Maka tafwid, serahkan makna yang sebenar kepada Allah Subhanahu dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun majoriti ulama khalaf, disebabkan terlalu banyak timbulnya fahaman-fahaman yang akhirnya mereka berpegang kepada zahir hadis, zahir Al-Quran yang membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluk, tashbih dan tajsim, maka perlu takwil. Bahkan mungkin wajib takwil. Supaya mereka-mereka yang sudah terpengaruh dengan pemahaman hadis dan Al-Quran secara zahir ni, mendapat satu petunjuk yang betul lah daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ulama mentakwilkanlah mengikut kepada kesesuaian ayat tersebut. Jadi ringkasnya lah, kalau nak bahas panjang bab ni, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa semua ayat-ayat yang menunjukkan Allah tu berada di suatu tempat, tak kira di arasy ke, di langit ke, di bumi ke, di depan kita ke, dekat dengan urat leher kita ke dan sebagainya,
begitu juga hadis-hadis Nabi, semuanya perlu ditakwil dengan makna yang selayaknya lah. Jadi masing-masing ada takwil dia yang tertentu, walaupun ulama kita tidaklah mengqat'ikan takwilan itu. Maksudnya tidak mengatakan takwil itu adalah takwil yang qat'i, bahkan mungkin sekadar zanni saja. Kerana maslahat untuk menyelamatkan umat daripada terjebak kepada pemahaman tashbih dan tajsim. Jadi termasuklah di sini bukanlah dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada depan kita. Ini sebagai adab apabila kita bersolat, maka kita janganlah meludah ke hadapan, dan bukannya mengatakan memang Allah ada di depan kita lah. Wallahu a'lam bishawab. Terus. Babu ma jaa fil qiblati, bab berkenaan qiblat. Qala Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar annahu qala bainama an-nasu bi Quba'in fi salati subhi idh ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في القبلة. Bab berkenaan dengan kiblat. Pertama, hadis ini berlaku peristiwa yang besar dalam sejarah umat Islam, yaitu dengan berlaku penukaran kiblat pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini disebutkan qala Malikun an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum annahu qala bainama an-nasu biquba'in. Bainama an-nasu biquba', Quba boleh dibaca dengan dua bacaan. Sama ada dibaca dengan mamnu' min as-sarf atau dibaca dengan masruf. Kalau dibaca dengan mamnu' min as-sarf, dibacakan dengan mad, hamzah di belakang, kemudian tazkir, dan dibaca dengan sarf. Ada ala masyhur. Biquba'in, ada tanwin. Boleh juga dibaca dengan biquba'i, biquba'a. Nah, kalau dibaca dengan bukan ya, tidak ada hamzah di belakang. Qasr, biquba, baca dia. Biquba tanpa ada hamzah dan ta'nis. Jadi muannas, dan kemudian dibaca dengan mamnu' min as-sarf. Jadi baca dengan biquba. Fi salati subhi, pada salat subuh. Jadi berlaku penukaran pada waktu ini di salat subuh. Dan ini tidak bertentangan dengan riwayat hadis Sayyidina Bara' radhiyallahu taala anhu dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, yang disebutkan dalam hadis Sayyidina Bara' berlaku penukaran kiblat pada waktu asar. Kenapa? Karena khabar yang sampai kepada ahli Madinah berlaku penukaran pada waktu asar. Turun ayat Allah ini pada waktu subuh. Sampai di Madinah waktu asar. Berita dia. Tamam? Itu cerita dia. Jadi tidak ada pertentangan antara riwayat dalam Muwatta' al-Imam Malik dengan riwayat yang berada di dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim. Izja'ahum atin. Baik, siapa yang datang ni? Yang datang seseorang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan wahyu semalam. Jadi yang datang ni, kata ulama yang masyhur, mahfuz di kalangan para muhaddisin, adalah Sayyidina Abbad ibnu Bishr. Atin di sini adalah Sayyidina Abbad ibnu Bishr. Sebahagian mengatakan Sayyidina Abbad ibnu Nahik. Sebahagian mengatakan Sayyidina Abbad ibnu Nasril Ansari. Jadi yang kuat, yang masyhurnya Sayyidina Abbad ibnu Bishr. Kemudian dikatakan bahawa Rasulullah SAW telah diturunkan semalam Quran. Quran di sini dengan makna tangkir li iradatil ba'diyah, kata ulama. Sebab itu disebut Quran, tak disebut Al-Quran. Quran, jadi tangkir, diletakkan dengan nakirah li iradatil ba'diyah, karena untuk menunjukkan sebahagian daripada ayat Quran, maksudnya diturunkan sebahagian ayat Quran. Nah, jadi bukan Quran itu turun sebiji, tak. Sebab itu ditangkirkan. Tangkir, tujuan tangkir juga salah satunya, gharad tangkir adalah dengan iradatil ba'diyah, untuk menunjukkan sebahagian. Ini sebab itu jadi kita maksudkan di sini diturunkan sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu
ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Itu maksud diturunkan wahyu tersebut. Kemudian diarahkan kepada Nabi SAW oleh Allah untuk menghadap ke arah kiblat. Fastaqbaluha. Istaqbaluha di sini zahirnya adalah ahli Quba yang diturunkan pada waktu itu Nabi bersama dengan mereka. Maka wahyu tadi turun dan mereka diarahkan untuk bukan diarahkan di sini gunakan dengan khabar, maksudnya fastaqbaluha, maka mereka pun berpaling menghadap ke arah kiblat. Ada riwayat yang dibacakan dengan amr, dibacakan dengan kasrahkan ba, fastaqbiluha. Jadi maksudnya dengan disuruh untuk mereka berpaling ke arah kiblat. Berlaku iskal. Kalau berpaling ke arah kiblat, sebelumnya mereka menghadap ke arah Syam, iaitu Baitul Maqdis. Kita gambarkan, sekarang kita semayang di sini. Semayang menghadap ke sini. Sana Baitul Maqdis contohnya. Sekarang sana kiblat lah. Sana Baitul Maqdis, sini Ka'bah contoh. Jadi kalau semayang, maksudnya kalau dah tahwil kiblat, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku pada waktu tersebut, yang duduk di depan akan duduk di belakang waktu itu. Yang di belakang akan berada di depan. Tu imam akan duduk di belakang waktu itu. Betul tidak? Jadi macam mana dilakukan pada waktu tersebut? Dilakukan pada waktu itu seperti yang diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Abi Hatim, fatahawwalan nisa'u makanar rijal wal rijalu makanan nisa'. Maka berlaku pertukaran. Perempuan yang duduk di belakang ni pergi ke tempat lelaki, lelaki mai ke tempat perempuan. Tu imam mai ke tempat depan sekali pula. Jadi tu imam duduk depan dulu. Jadi bila dah pusing dia jadi belakang, dia akan datang ke depan. Baik, bagaimana boleh berlaku peristiwa tadi? Boleh berlaku karena kata ulama, kemungkinan pada waktu tersebut kasratul fa'il, banyak perbuatan dan gerakan dalam solat tidak dilarang lagi pada waktu tersebut. Jadi tidak berlaku masalah. Aman? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terus. Babu ma ja'a fil Qur'an, bab berkenaan dengan Al-Quran. Qala Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil mu'aqqalah in ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk bagi peringatan kepada hafizul Quran yang hafal Quran supaya mereka sentiasa menjaga, memelihara, baca, sentiasa ulang ingatan dia supaya tidak lupa yang dah hafal tu. Jadi kalau tidak selalu macam tu, dia akan lupa. Jadi bandingan hafizul Quran, sahibul Quran ni seperti pemilik unta yang kalau dia ikat kemas unta dia akan ada dengan dia. Kalau dia tidak ikat lepas begitu, unta tu akan ikut dia lah. Dia akan pergi mana-mana. Jadi Al-Quran pun begitu. Kalau dah hafal, tidak selalu baca, tidak ulang, hafal, lama-kelamaan akan lupa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat lain, dalam senarai orang-orang melakukan dosa paling besar dia nampak dalam senarai itu adalah dosa orang hafal Quran kemudian dah lupa dia dah hafal tu. Jadi sebanyak mana kita dapat hafal, pertama sekali hafizul Quran, jangan sibuk dengan urusan lain. Walaupun sambung belajar pengajian alim pun keluarkan masa untuk hafal. Kalau dah tak sambung pengajian alim dengan hafizul Quran saja, dah kerja dan sebagainya, begitu pun biar ada masa untuk ulang hafal dan supaya tidak lupa Al-Quran itu, insyaAllah. Babu ma ja'a fi du'a, bab berkenaan doa. Qala Malik an Abdullah bin Jabir bin Atiq annahu qala ja'ana Abdullah bin Umar في بني معاوية وهي قرية من القرى الأنصار فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم
وأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم. قال فأخبرني بهن. فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. Bismillahirrahmanirrahim. قال Ada lagi sikit. قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasah daripada hadis ni, Nabi ada minta kepada Allah Ta'ala 3 permintaan. 2 yang dikabulkan, 1 lagi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, umat Islam tidak akan dihapuskan sama sekali oleh musuh. Maksudnya, seorang pun orang Islam tak ada dah di bumi ini dibunuh oleh musuh Islam. Itu takkan berlaku. Mungkin berlaku di sebahagian tempat. Kita tengok di Myanmar, di tempat-tempat tertentu umat Islam disembelih. Tapi itu sebahagian lah. Maksudnya tidak akan dihapuskan sama sekali di muka bumi ini. Itu Nabi minta, Allah perkenankanlah. Maksudnya akan sentiasa ada orang Islam sampailah dekat nak kiamat nanti barulah berlaku pengambilan nyawa umat Islam oleh angin yang bertiup. Satu riwayat kata daripada Syam, satu riwayat kata daripada Yaman. Ketika itu zaman dah dekatlah tu zaman Nabi Isa AS dengan Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setelah itu hanya tinggal orang kafir saja barulah dikiamatkan. Yang kedua, umat Islam tidak akan dibinasakan oleh kebeluran disebabkan kemarau panjang. Maksudnya kesemua sekali lah. Mungkin ada sebahagian umat Islam yang dilanda kebeluran, tetapi hadis ni maksudnya tak akan dihapuskan semua sekali mati disebabkan kebeluran, takkan. Itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Nabi mohon supaya umat Islam ni tidak pecah belah. Yang ni Allah tak terima lah. Jadi jelaslah kita tengok bermula di zaman Sayyidina Ali jadi khalifah tu pun dah mula berperang lah kan. Perang Siffin, perang Jamal. Tapi kita Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bab ni, ulama kita diam dalam bab ni lah. Kita jangan bahas tentang bila sahabat sama sahabat tu berperang, kita diam lah. Biarlah ulama macam-macam, ada yang kata begitu begini, kita dituntut untuk diam dalam perkara ini kerana masing-masing ada ijtihad masing-masing di kalangan sama ada Sayyidina Ali ataupun Muawiyah. Dan perpecahan tu terus berlakulah sampai ke hari ini. Dan mungkin wallahu ta'ala alam, orang yang mampu untuk menyatukan umat ni hanya seorang saja, iaitu Imam Al-Mahdi Al-Muntazir lah. Mungkin dialah orang yang terakhir yang akan diutuskan. Kemudian turun Nabi Isa AS, ketika itulah baru umat Islam akan bersatu. Dan itu last lah tu. Lepas tu tak ada dah. Wallahu a'lam. Bab nahi 'ani salati ba'da subhi wa ba'da al-'asri. Bab larangan salat selepas subuh dan asar. Qala Malik 'an al-'Ala' ibn 'Abd al-Rahman qala dakhalna 'ala Anas ibn Malik ba'da az-zuhri faqama yusalli al-'asra falamma faragha min salatihi ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini disebutkan oleh Sayyidina Ala ibn Abdul Rahman bahawa beliau telah masuk bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu setelah solat zuhur. Kemudian sebaik saja dia datang, Sayyidina Anas bin Malik bangun menunaikan solat asar. Maknanya ni dia datang pada penghujung akhir solat zuhur. Kemudian Sayyidina Anas menunaikan solat asar pada awal waktu. Falamma faragha min salatihi dzakarna ta'jil as-salah. Bila mana selesai daripada solat asar yang ditunaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik dan berserta dengan wiridnya, maka kami bertanya kepadanya tentang ta'jil as-salah, yakni dipercepatkan solat.
Kenapa dipercepatkan solat? Kenapa soalan ini ditanya? Ataupun di sini dikata falamma faragha min salatihi zakarna ta'jil as-salah au zakaraha. Ini syak rawi. Syak rawi kalau au ni maksudnya syak rawi. Rawi syak sama ada yang menyebutkan tadi adalah Sayyidina Ala kepada Sayyidina Anas bertanya soalan tentang kenapa di sembahyangnya dengan segera pada awal waktu, au zakaraha dengan makna Sayyidina Anas sendiri yang menyebutkan kepada Sayyidina Ala murid beliau tabi'i. Faqala sami'tu Rasulullah, maka Sayyidina Anas menyebutkan bahawa tilka salatul munafiqin. Apa makna salatul munafiqin? Iaitu kalau ditakhirkan salat asar sehinggalah waktu rembang petang, matahari duduk pada hujung sebelum terbenam, maknanya kekuning-kuningan pada waktu tersebut, itu isfirar, maka itu disebut oleh Sayyidina Anas tilka salatul munafiqin. Itu salatnya orang munafik yang salat pada hujung waktunya, yakni sebelum habis waktu. Tamam? Jadi itu solatnya orang yang munafiqin. Tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin. 3 kali disebutkan oleh Sayyidina Anas limazidil ihtimam, untuk mengambil perhatian kepada muridnya Sayyidina Ala ibni Abdul Rahman, dan juga untuk memberikan ancaman dan teguran agar tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh khilafah atau khulafa Bani Umayyah pada waktu tersebut, yang mereka suka solat lewat. Dan kerana ini soalan itu ditanya, karena mereka pada waktu tersebut melihat para raja pada waktu tersebut dan pemerintah waktu itu suka solat lewat pada hujung waktu. Sebab tu Sayyidina Ala datang ni pada waktu hujung solat Zuhur, masuk Sayyidina Anas dah solat asar, bangun untuk solat asar. Maksudnya dia baru selesai solat di Masjid Nabawi Zuhur pada hujung waktu, dan datang ke rumah Sayyidina Anas. Sayyidina Anas dah terus nak bangkit solat, dah mula sembahyang asar pada waktu tersebut. Jadi Sayyidina Anas ingin menegur perbuatan tersebut dengan memberi perhatian kepada muridnya bahawa perbuatan tadi perbuatan yang tidak betul. Kerana Nabi SAW melarang dengan perkara tersebut, iaitu melewat-lewatkan solat. Itu maknanya. Dan kemudian disebut wa kanat baina qarnai syaitan aw ala qarni. Dia kata kalau kata solat pada waktu remang petang tersebut, yakni pada ketika mana matahari mula menguning, waktu itu matahari berada di antara 2 tanduk syaitan. Di antara 2 tanduk syaitan sama ada dengan makna hakikah, bahawa Nabi SAW melihat bahawa memang berada di antara 2 tanduk syaitan. Ataupun kerana waktu itu waktu untuk dilalaikan orang, kerana dia berada di bawah kuasaan syaitan, maknanya penguasaan syaitan, sehingga dia akan dilalaikan. Tapi meletakkan dengan ala sabilil haqiqah itu tidak baik, tidak jauh daripada Nabi SAW, kerana Nabi melihat perkara yang tidak dilihat oleh kita. Dan kemudian qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila, dan dia akan solat dengan cepat pada waktu tersebut, seperti solatnya seperti patukan burung. Nah, naqara arba'an, naqara ni adalah perbuatan burung yang mematuk bijirin. Dalam sebahagian riwayat kata naqaral jif, iaitu dipatuk gagak mematuk sampah maksudnya. Jadi nak bagi kehinaan lagi kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sedemikian. Kerana waktu dah nak selesai habis, dia nak selesaikan solat, dia bagi 4 rakaat, akhirnya dia akan terpaksa mempercepatkan sembahyangnya sehingga tidak berzikir pada Allah, dan itu adalah sifatnya munafikin. Kerana munafik paling kurang zikir kepada Allah. Itu maknanya. Walhamdulillah. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis sama dalam satu bab, maksudnya lebih kurang dengan Syekh dah bagi tahu ni, teruskan saja insya-Allah. Kita mau jimat masa. Ni dah nak petang dah, baru 25 hadis. Takut tak habis. Kita akan kurangkan syarah tu, akan banyak sama hadis insya-Allah. Sekarang dah mulalah. Sama hadis saja insya-Allah. Masya-Allah. باب جامع الجنائز باب جنازة. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة
فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Malang Husin pun dah bagi warning. Ini last. Hadis ni ada kaitan dengan akidah juga ni. Dia kata iza mata, sekiranya seseorang itu dia mati. Bila iza mata mana seorang mayitan, dia mati jadi mayat. So akan ditampakkan, akan diperlihatkan tempatnya. Sama ada kalau ahli syurga, dia akan perlihatkan tempatnya di syurga. Kalau ahli neraka, akan diperlihatkannya tempatnya di neraka. Masalahnya sekarang ni orang dah mati boleh nampak ke? Betul? Orang dah mati, macam mana diperlihatkan kepada dia? Maka di sini ulama khilaf. Ada yang mengatakan bahawa roh akan dikembalikan semula ke kubur. Apabila kita mati, roh akan dicabut lalu dibawa ke langit. Imam Suyuti dalam kitab dia Busyra Kaib, dia ada bahas sikit bab ni, yang ringkas dia. Jadi ada khilaf banyak di kalangan ulama kerana tidak ada dalil yang jelas. Dalilnya hanya mengisyarahkan bahawa segala perkara itu berlaku di kubur. Soal berlaku dalam kubur, kemudian ahli kubur mendengar derapan tapak kaki orang yang menghantar jenazah di kubur pulang kan, dia dengar. So maknanya bila dia dengar derapan tapi maknanya dia hidup ke dia mati? Yang dengar tu mayat ke roh? Jasad ke roh? Jasad tak boleh buat apa. Jadi ulama kata roh dikembalikan, ada yang kata masuk. Betul, kalau masuk hidup. Kata tak masuk, dia duduk kat atas tu je. Pembahasan agak panjang, dia panggil ta'alluq roh dengan jasad. Ringkasnya, sekarang ni kita tengah hidup, so kita ada ta'alluq, salah satu pendapat, dia ada banyak pendapat, salah satunya ta'alluq antara roh dengan jasad kita, ada ta'alluq zahir, ta'alluq batin. Sekarang ni kita tengah sedar, kecuali yang tidur lah, dia ta'alluq zahir dia off. Siapa yang sedar ni, dia ta'alluq zahir batin dia dua-dua on, dua-dua ada ta'alluq. Kalau kita tidur atau pingsan, so ta'alluq hanya ta'alluq batin saja, zahir off. Maksudnya kan kita tidur tak dengar apa-apa, tak nampak apa-apa kan, tapi tak mati lagi. Kemudian bila kita mati, roh dicabut, maka ta'alluq tu dua-dua tak ada lah. Dua-dua tak ada, kita pun dah mati. So bila dia dah mati, kemudian dikembalikan semula roh ke dalam ke jasad lah. Tak katalah dalam khilaf masuk ke tak masuk ke atas. Akan ada satu lagi ta'alluq yang Allah Maha Kuasa boleh buat lah. Tak tahu ta'alluq jenis apa, tapi sebab apa akan berlaku di situ. Bahkan ada hadis mengatakan mayat itu didudukkan. Tapi kalau kita korek pun tak nampak dia duduk macam tu. Jadi dia berlaku di alam barzah, di alam yang satu lagi, alam malakut. Tapi di situ, dia macam berlapis, dimensi yang lain. Dan begitu juga, apa yang disebutkan dalam hadis tadi, diperlihatkan maksudnya roh itulah yang akan melihat. Kemudian ada lagi beberapa kaitan, katanya roh yang baik akan ditempatkan di Aliyin, roh yang jahat ditempatkan di Sijin. Jadi kalau di sini dia kata sampai hari kiamat diperlihatkan tu, adakah diperlihatkan dalam kubur itu atau nanti dia pindah ke Aliyin akan diperlihatkan di situ, pun ada khilaf dengan ulama. Bagaimana pula orang yang mati, pengebom berani mati berkecai mayat dia, atau orang yang mati kena makan rimau, kena makan buaya, kena makan ikan jos. Kat mana pula kubur dia tak? Kat mana pula kalau dia orang Islam diperlihatkan dia punya syurga? Itu ada khilaf yang panjang dalam bab akidah. Itu lebih kuranglah makna hadis. Wallahu a'lam. Ishtira'us sadaqah wal 'audu fiha. Bab membeli harta sedekah dan menarik kembali. Qala Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Umar bin Khattab hamala 'ala farasin fi sabilillah فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعود في صدقتك. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum mengambil kembali sedekah yang telah kita berikan. Seperti yang berlaku pada Sayyidina Umar, bahawa beliau telah hamal dengan makna ja'alahu humulah, iaitu dijadikan sebagai binatang tunggangan kepada mujahid untuk berjuang di jalan Allah dalam peperangan. Maka kemudian Sayyidina Umar ingin membeli kembali kuda tersebut.
Maka ditanya kepada Sayyidina Rasul, maka Nabi kata, jangan beli dan jangan ambil semula, dengan tarik semula sedekahmu. Maksud di sini, hatta dengan cara belian sekalipun. Karena kamu telah serahkan di jalan Allah, jangan ditarik kembali perkara tersebut. Karena itu seakan kamu mengambil semula dengan ludahanmu ataupun dengan muntah yang telah kamu keluarkan, kamu ambil semula pada waktu tersebut. Sama. Dan berbeza dengan, masalahnya berbeza nanti dengan bab berkenaan dengan hibah. Nah, dan ada beza di antara sedekah dengan hibah dan seumpamanya, iaitu perbahasan dalam ilmu muamalat dalam fiqh Islami. Dalam fiqh mazhab Syafi'i kita sendiri dibincangkan tentang masalah tersebut. Makilatu zakatil fitri. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. Berdasarkan hadis ni, selain daripada mazhab Hanafi, zakat fitr ni perlu bagi setiap orang bebas, hamba, lelaki, perempuan, orang Muslim, semua sekali. Cuma dalam mazhab Hanafi ada beza sikit, ijtihad daripada Imam Abu Hanifah ni. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang tidak wajib keluar zakat ataupun dia tidak wajib sembelih raya haji sekalipun, dia perlu keluarkan zakat fitrah tu. Dalam mazhab Hanafi, yang boleh sembelih lembu raya haji ialah orang wajib keluar zakat atas dia. Kalau orang biasa tidak keluar zakat, tidak wajib sembelih binatang di hari raya haji itu. Dan juga seterusnya, orang tu tidak wajib keluar zakat fitrah. Itu syarat dalam mazhab Hanafi. Kemungkinan besar Imam Abu Hanifah ada dalil-dalil daripada kajian dia. Dan juga kalaulah kita ketua rumah, kita akan keluar untuk isteri, anak-anak, semua sekali, boleh. Dalam mazhab Hanafi, ketua rumah akan keluar untuk dia dan anak yang tak cukup umur lagi. Isteri dan anak dah cukup umur, ketua rumah tak akan keluar untuk dia. Jadi kalau isteri ada mampu keluar zakat, dia pun wajib sembelih binatang, dan juga dia akan keluarlah zakat fitrah tu. Anak-anak pun yang dah cukup umur, begitu. Jadi itu sedikit perbezaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berdasarkan hadis-hadis ni. Tadi kata tak mau syarah, terkeluar juga. Tak apa, lepas ni break pelan-pelan, insyaAllah. Babu ma ja'a fi ru'yatil hilal lis-shaumi wal fitri fi Ramadan. Bab melihat hilal bagi puasa dan berbuka di bulan Ramadan. Qala Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan faqala la tasumu hatta taraw al-hilala wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqduru lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini berkaitan dengan melihat anak bulan untuk memulakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga untuk mengakhirkan puasa untuk merayakan hari raya Aidilfitri. Jadi di sini Nabi kita melihat anak bulan lah. Jadi kalau anak bulan kelihatan, maka besoknya dianggap sebagai bermulanya puasa lah. Begitu juga kalau hari raya, kalau nampak anak bulan, mana besok raya. Sekiranya tak nampak anak bulan, mungkin sebab mendung dan sebagainya, maka genapkan 30 hari. Sebab bulan Islam 29 atau 30 saja. Dan di sini mungkin berlaku khilaf di antara negara lah. Zaman sekarang kita kata negara, zaman tu dipanggil matlak.
matlak masing-masing, sebab dulu di bawah khalifah kan. Kita sekarang ni di bawah negara, maka ikut negara masing-masing lah. Cuma isunya bila orang tu, bila dia ketika bermula puasa, dia berada di negara lain, tiba-tiba bila lepas tu dia pindah pula pergi hijrah ke atau balik ke dalam negara yang lain, berbezalah nanti. Mungkin ada negara yang puasa awal, mungkin ada negara yang puasa lambat. Begitu juga ada yang raya awal, ada yang raya lambat kan. Apapun kalau dalam keadaan macam tu, sekurang-kurang puasa 29 hari, selebih-lebih 30. Dia kalau kita berlaku keadaan pada kita berada negara yang lambat, tapi bila pindah negara yang cepat pula raya, kurang dari 28 je, maka kena qada lagi satu hari, jadikan 29. Dan kalau misalnya dia berada di negara yang cepat puasa dia, lambat pula raya, jadi 31 hari pula puasa dia. So takkan dia nak raya seorang-seorang tak? Jadi ada khilaf di kalangan Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli dalam masalah ni. Ada yang kata puasa pada hari yang 31 kerana masih lagi Ramadan ketika dia berada di negara tu. Satu lagi dia tak wajib puasa. Tapi tak boleh buat apa dah, nak raya seorang-seorang pun tak boleh kan. Tunggulah hari besoknya. Dan cukup kan. Terus. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم فاقدروا له. Tengok sini, sambung sedikit saja daripada apa yang telah disebut oleh Maulana Ihsan. Di sini disebut dengan qala asy-syahru 29. Jadi sebulan itu 29 hari. Dimaksudkan di sini bukan sebulan mesti 29 hari. Bukan itu makna dia. Tapi maksud di sini yuridu anna syahra qad yakunu 29. Sebulan itu boleh jadi 29 hari. Itu makna dia. Sebulan itu kemungkinan 29 hari. Dan tidak akan dalam bulan Islam 31. Nanti akan ada 28. 29, 30. Dua saja. Kemudian dari segi sufinya, kalau kita baca hadis ini, menunjukkan bagaimana bulan, anak bulan dan seumpamanya ni, kesemuanya mengikuti dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah kepada mereka. Dan berlaku seperti mana yang telah Allah Ta'ala aturkan kepada mereka. Kalaulah bulan dan juga setiap peraturan zaman musim itu beratur dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka, maka lebih-lebih lagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan dengan kemuliaan, walaqad karramna bani Adam, untuk mengikuti apa yang telah diaturkan oleh Allah kepada kita seperti mana yang telah disebutkan kepada bulan dan juga seumpamanya. Jadi itu yang antara makna yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu tentang masalah berkaitan dengan puasa, anak bulan dan seumpamanya. Maka kita perlu mengambil akhlaknya bulan, perlu mengambil akhlaknya awan, perlu mengambil akhlaknya zaman. Karena mereka mengikuti tanpa melakukan perubahan dengan sendiri. Pada waktu ketika mana Allah telah mengarahkan dengan perkara tersebut. Yang kita sedia maklum bahawa dalam akidah ada suatu perbuatan yang kita lakukan dengan kesemuanya yang telah Allah Ta'ala jadikan. Cuma min haisul kasb, pada sudut kasbun, itu sahaja yang kita bincangkan pada sudut itu, manakala makhluk Allah Ta'ala yang lain mengikuti dengan aturan yang telah diaturkan oleh Allah. Fadhal. Bab ma jaa fi ta'jil al-fitri, bab menyegerakan berbuka. Qala Malik an Abi Hazim bin Dinar an Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ما عجلوا الفطرة. Ya. Jadi hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi galakan kepada umat dia supaya segera buka puasa. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda begitu. Kaum Yahudi mereka suka melambat-lambatkan buka puasa. Jadi nak mukhalafah, nak bercanggah dengan amalan Yahud tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kita supaya segerakan buka puasa tu, insya-Allah. Bab ma jaa fi siyami fi safar, bab berpuasa ketika bermusafir.
قال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang berpuasa ketika bermusafir. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lainlah, sekiranya seseorang itu melakukan safar, perjalanan, maka dia akan diberi rukhsah, keringanan, sama ada dalam bab solat atau puasa, memakai khuf dan sebagainya lah. Cuma di sini dalam mazhab Syafi'i, di antara mengambil rukhsah dengan azimah, iaitu hukum asal, yang mana yang lebih afdal? Menurut mazhab Syafi'i, yang lebih afdal ni kita ambil azimah, tinggalkan rukhsah, ambil azimah, itu yang lebih afdal, kecuali kalau ada mazhab lain yang mewajibkan. Yang mewajibkan untuk mengambil rukhsah tersebut, maka di sini kita kata ambil rukhsah itu lebih afdal, sebab ada kaedah khuruj minal khilaf mustahab. Ya, mana kita meraihkan khilaf mazhab lain yang mewajibkan, maka dia jadi lebih afdal, lebih disunatkan. Contohnya dalam bab qasar. Kita mazhab Syafi'i secara umum qasar dengan tamam, maka tamam itu lebih afdal sebab kaedah yang saya sebut bagi tadi, makana aktsara fi'lan aktsara fadlan. Lagi banyak perbuatan yang kita buat, lebih banyak pahala dia. Tapi ada mazhab kata ini hadiah daripada Allah. Allah bagi keringanan, sombong tak mau terima. Tapi Imam Syafi'i kata dalam bab puasa ada ayat Quran kan. Allah kata wa antasumu khairul lakum. Orang yang sakit, safar boleh fa'iddatu min ayyamin ukhar kan. Tak payah puasa, boleh ganti pada hari yang lain. Tapi hujung ayat tu Allah kata wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa lebih baik lagi. Jadi di situ Imam Syafi'i ambil dalil bahawa kalau kita mengambil hukum asal, azimah itu lebih afdal daripada ambil rukhsah. Bukan kerana kita menolak keringanan yang Allah bagi, bukan sombong. Tapi Allah sendiri kata kalau kamu buat yang azimah lebih baik. So, perintah Allah juga. Cuma seperti tadilah, kalau macam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dia mewajibkan qasar solat bagi orang yang musafir. Dan cuma masalahnya, dia punya jarak perjalanan yang dibenarkan qasar tu bukan 2 marhalah, malah 3 marhalah. 3 marhalah. Kita mazhab Syafi'i 2 marhalah. Jadi sebab tu mazhab Syafi'i kata antara 2 hingga 3 marhalah, maka lebih afdal kita tamam. Tapi kalau dah lebih 3 marhalah, maka lebih afdal kita qasar kerana meraihkan mazhab Hanafi yang mewajibkan pengikut dia untuk qasar salat. Wallahu a'lam. Babun nahi 'anil wisali fi siyam. Bab melarang menyambungkan puasa. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisali faqalu ya Rasulullah fa innaka tuwasilu faqal inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi melarang berpuasa wisal. Puasa ada beberapa jenis. Yang pertama puasa wisal, puasa dahar, dan juga puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Puasa Nabi Allah Daud, puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa dahar, puasa sepanjang tahun. Dan tidak berpuasa hanya 5 hari sahaja. Hari Raya Aidil Fitri, Hari Raya Aidil Adha, dan 3 hari Tasyrik. Jadi 5 hari tersebut. Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, guru kami, pernah dipuji oleh gurunya Sayyidi Syekh Ahmad Mursi radhiyallahu anhu dengan mengatakan bahawa kalaulah Syekh Amin Baghdadi, yakni guru kepada Syekh Ahmad Mursi, guru kepada Syekh Abdul Aziz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma Hamadah, dan seumpamanya kibar ulama dan awliya di Mesir, ada 12 orang anak murid kepada Syekh Amin Baghdadi. Sidi Amin Baghdadi kata, Sidi Ahmad Mursi kata, kalaulah, wahai Syekh Ali, dia kata, kalaulah Syekh Amin Baghdadi masih ada lagi sekarang, sudah tentu dia gembira dan sayang dengan kamu. Kenapa? Karena waktu itu Maulana Syekh Ali masih muda dan beliau sentiasa berpuasa dahar. Dia puasa sepanjang tahun. Kecuali 5 hari yang haram itu sahaja. Itu antara amalan Maulana Syekh Ali Jumaah bidahullah ketika waktu talak, waktu belajar.
Ini diceritakan oleh guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh, murid kepada Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Dan Nabi SAW mengatakan, inni lastu kahayatikum, inni ut'amu wa usqa. Aku diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah Ta'ala. Aku tak macam kalian. Puasa wisal, puasa bersambung. Tidak berbuka langsung dan tidak bersahur. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari baru makan. Dan kemudian disebut dalam sebahagian riwayat bahawa Nabi menyebutkan, inni adhallu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Adhall, perkataan dhall dalam bahasa Arab juga dengan makna fi'lu syai' naharan, iaitu melakukan perbuatan pada waktu siang. Jadi macam mana dengan hadis? Ada hadis yang menyebut inni abitu yut'imuni. Macam mana Nabi sebut? Inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Pada waktu malam, bait tabit, malam tak bincang, tak ada masalah kita. Waktu malam diberi makan dan minum oleh Allah kepada Nabi. Kemudian siang hari Nabi berpuasa. Tapi ada riwayat hadis yang sebut inni adhallu. Nabi makan pada siang hari maknanya oleh Allah. Allah bagi makan. Maka kata ulama, sebagian dijawab oleh Imam Ibnul Munayyir radhiyallahu anhu mengatakan bahawa di sini ada satu masalah fiqh dikeluarkan. Kalau makanan tadi bukan daripada makanan mu'tad, daripada makanan dunia, maka tidak membatalkan puasa orang tersebut kalau makan waktu siang. Buka dalam Hasyiah Bajuri, ada masalah makan makanan yang ghair mu'tad. Tamam, makan makanan daripada syurga. Siang hari, makanan syurga turun. Boleh tak makan? Batal tak puasa? Tak batal. Karena yang batal puasa makan makanan dunia. Tapi kalau ada tulis plastik NZ Curry House, tak boleh lah. Itu syurga dunia. Kan? Itu tak boleh. Dia ni syurga betul. Akhirat punya syurga, turun makanan daripada syurga. Makan, batal tak puasa? Tidak batal. Mengikut pandangan dalam sebahagian pandangan para ulama dalam mazhab kita sendiri Syafi'i. Karena makanan itu bukan makanan dunia. Tamam? Ada faedah bila Nabi sebut inni adhallu inda rabbi yut'imuni wa yasqini, dan disebutkan oleh Imam Ibnul Munayyir tentang pandangan tersebut. Jadi makanan daripada langit tidak membatalkan puasa. Tak disebut semua faedah. Maulana dah bagi hint banyak kali, tapi duk syarah juga kita pun. Bagi sikit-sikit je faedah. Nanti buat lagi faedah lagi insya-Allah. Terus. Babu ma jaa fi Lailatul Qadr. Bab Lailatul Qadar. Qala Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru Lailatul Qadri fi sab'il awakhir. Qala Malik an Humayd bin At-Tawil an Anas bin Malik أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني رأيت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في 9 و7 و5. Syarah, boleh kah? Boleh. Ini tentang Lailatul Qadar, memang panjang lah kalau nak bahas. Okey, kita tengok hadis dulu lah. Maksudnya hadis mengatakan bahawa ketika Nabi keluar untuk memberitahu tarikh ataupun bila berlakunya Lailatul Qadar, tiba-tiba ada 2 orang sedang bertengkar. Lalu pemberitahuan tu dibatalkan, tak jadi beritahu. Ada beberapa faedah, banyak sebenarnya. Yang pertama itulah jangan kita bertengkar. Ini pertengkaran itu boleh membawa kepada terangkatnya kebaikan. Kebaikan tu dah nak turun dah. Disebabkan berlaku pertengkaran, dia terangkat. Banyak kisah-kisah yang Allah cerita Quran tentang masalah di Uhud pun sama juga. Ketika berlaku pertengkaran antara sesama ahli pemanah dengan ketua dia pun, akhirnya terangkat bantuan Allah hampir-hampir lah kan. Kalah kan. Tak kalah pun tapi hampir-hampir. Kelang kabut sikit lah. Sebab pertengkaran. Jadi itu satu. Yang kedua tentang Lailatul Qadar. Kalau bersyarah tak berhenti ya. Terus. Babuna ma yunha anhu min lubsi thiyabi fil ihrami. Bab tegahan pakaian ketika ihram. Qala Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasu al-muhrimu min athiyabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات
ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. Di sini Nabi menunjukkan akhlak Nabi bagaimana menjawab soalan. Nabi ditanya tentang pakaian apa yang boleh dipakai. Min badi'i kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara badi' kalam Nabi, ucapan yang sangat indah dan luar biasa. Nabi menegur dengan cara yang halus. Nabi tak kata soalan kamu salah. Kalau kamu tanya apa yang boleh dipakai, jenuh sebut. Nabi jawab yang tak boleh dipakai. Itu min badi'il kalam. Karena yang tak boleh dipakai sikit. Sebab tu kalau kita mengaji bab apa yang membatalkan wudu. Nah, ulama sebut ada 4 perkara yang membatalkan wudu contoh. Jadi tak sebut apa perkara yang tidak membatalkan wudu. Jenuh sebut dalam kitab. 3 jilid tak habis. Sentuh tayar, sentuh meja, sentuh kepiah, sentuh spek mata, semua tak batal wudu tu. Jenuh sebut. Jadi sebab tu disebut yang membatalkan wudu sikit saja. Jadi lain daripada tu tidak batal. Yang ni mana yang boleh pakai ya Rasulullah? Nabi jawab yang tak boleh pakai. Ini min badi' kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Babu libsil thiyabi al-musabbagha fil ihrami. Bab pakaian yang dicelup ketika ihram. Qala Malikun an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yalbasa al-muhrimu thawban masbughan bi za'faranin aw warsin wa qala man lam yajid na'laini falyalbas khuffain wal yaqta'huma asfala min al-ka'bain. Ya, dalam hadis ni satu Nabi larang, satu Nabi suruh. Yang larang tu muhrim tak boleh pakai pakaian yang dicelup za'faran dan wars sejenis pohon. Dan satu lagi ketika ihram tu boleh pakai selipar. Kalau tidak dapat selipar, khuf tak apa. Tapi syaratnya kena potong bahagian bawah tu biar nampak buku lali. Itu saja. Baik. Babu mawaqit salat, mawaqit al-ihlal. Bab tempat berihram. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويحل أهل النجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini simple lah. Mana tempat-tempat berihram. InsyaAllah nanti dalam kursus haji akan diberitahu insyaAllah. Terus. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم. Terus. Babu at-talbiyah wal amal fil ihlal. Bab talbiyah dan amal ketika ihram. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar an talbiyah anna talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. وقال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. Baik, semua orang dah ingat talbiyah ni, sambung insyaAllah. باب قطع التلبية. باب memutus talbiyah. قال مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. باب يقتل المحرم من الدواب.
Bab membunuh binatang buruan ketika ihram. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun min ad-dawabi laysa 'ala al-muhrimi fi qatlihinna junahun al-ghurabu wal-hidatu wal-aqrabu wal-fa'ratu wal-kalbu al-aqur. Baik, jadi 5 ini disebut oleh ulama mafhumul adat laisa hujjah inda al-aktsari ulama. Jadi ini mafhum adat. Ini 5 disebut di sini 5. Adakah 5 ni sahaja? Tak ada riwayat yang lain menyebutkan tambahan dengan hayyah, dengan ular. Jadi dah jadi 6. Ada riwayat yang sebut lagi dengan namir, dengan harimau. Dah jadi 7. Ada riwayat lagi yang menyebut dengan zibun. Jadi 8. Jadi ada yang sebut dengan sebutan tadi, cuma di sini digabungkan dengan kalbul aqur. Kalbul aqur termasuk dalamnya adalah namir, singa, harimau, asad, singa dan juga termasuk sekali dengan zibun. Karena kalbun dengan makna ma yutakallabu bih, iaitu yang menggunakan kukunya untuk berburu dan taringnya, maka dipanggil kalb. Kalbul aqur bukan semestinya anjing yang gila sahaja, tetapi juga termasuk dengannya adalah harimau, singa dan seumpamanya binatang buas. Dan hida'ah ini adalah binatang yang disuruh oleh Nabi bunuh. Para ulama bila tengok balik hadis ni, bila tengok hida'ah ni sejenis burung macam dipanggil burung helang kecil. Bila ditengok kenapa Nabi SAW sebut sejak pada dulu lagi boleh dibunuh binatang ni. Baru-baru ni di Eropah, di Australia berlaku kebakaran besar di Australia dan orang jadi heran kenapa bila satu musim panas saja dia akan jadi kebakaran yang luar biasa sampai mati puluhan ribu binatang. Rupanya bila dibuat kajian lebih mendalam, dilihat hida'ah yang membakar hutan tersebut. Hida'ah ni adalah sejenis burung yang mana dia akan ambil api, dia akan lemparkan di kawasan tempat binatang yang dia nak makan. Dia lempar dan kemudian binatang kecil itu akan lari. Lari dan dia akan tangkap binatang tadi. Tapi kalau dia tak dapat, dia akan ambil pula api lain, dia akan pergi lempar lagi di tempat lain. Itu rupanya yang menyebabkan kebakaran besar yang berlaku di Australia 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Dan mereka kata, bila tengok balik baru tahu kata Nabi dah sebut lama dah tentang hida'ah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Qala Malikun an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun min ad-dawabi man qatalahunna wa huwa muhrimun fala junaha alaihi al-aqrabu wal-fa'ratu wal-ghurabu wal-hida'atu wal-kalbu al-aqur. Sambung. Babu ma jaa fi man ahsara bi'adu. Uhsira bi'adu. Bab orang yang terhalang daripada musuh. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar annahu qala hina kharaja ila Makkah mu'tamiran fil fitnati in sudidtu 'anil baiti sana'na kama sana'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. باب ما جاء في الحلاق. باب bercukur. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر في الحلاق. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. Ini khusus kepada lelaki, iaitu Nabi mendoakan 3 kali untuk orang yang bercukur dengan maksud diselesaikan rambutnya selesai setelah menunaikan haji ataupun umrah. Haji ada waktunya dan kemudian umrah setelah selesai umrah. Dan Nabi juga mendoakan yang penghujung sekali dengan orang yang muqassirin.
الصلاة في البيت باب صلاة di Baitullah. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى. Semayang di Baitullah Rasulullah SAW masuk dengan sahabat-sahabat disebut nama dalam hadis ni. Kemudian tutup pintu, Nabi SAW duduk dalam tu. Jadi ketika Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat masuk ni, Abdullah maksud di sini Abdullah bin Umar, dia tidak sempat sampai ketika tu. Kemudian dia sampai main. Dia ni nak tahu sangat amalan sunnah Rasulullah SAW. Dia suka ikut dan banyakkan ulama kata dia ni kathirul ittiba' bi sunnati Rasulillah. Jadi sampai di mana Rasulullah SAW dalam safar berhenti, rehat dan istinja. Walaupun sampai tepat tu, Abdullah bin Umar, dia tamu kecil pun dia duduk buat cara sama Rasulullah. Maknanya sampai begitu dia ikut amalan sunnah Rasulullah SAW. Jadi dia tanya Bilal nak tahu apa yang Rasulullah SAW lakukan dalam tu. Jadi jawabnya daripada Sayyidina Bilal, Nabi SAW berada di mana tiang-tiang yang sebut dalam hadis ni. Kemudian Nabi SAW semayang dalam tu, semayang dalam Baitullah. InsyaAllah sambung. Babu salatil mu'arrasi wal muhassab. Bab solat di mu'arras, yakni tempat singgah pada waktu malam, dan muhassab tempat mengutip batu kerikil untuk melontar. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakha bil batha'i allati bi dhil hulaifati fa shalla biha. Qala Nafi'un wa kana Abdullah bin Umar yaf'alu dhalik. Babu jami' al-hajj. Bab haji. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Jadi di sini qafala dengan makna raja'a, waznan wa makna. Qafala maknanya raja'a, sama aja. Qafal dengan makna balik, kembali. Waznan wa makna. Jadi raja'a, qafala, sama maknanya. Dan kemudian di sini disunatkan kita berzikir kepada Allah bukan hanya dengan 3 keadaan ini saja. Iaitu pada ketika balik daripada perang, balik daripada haji dan daripada umrah. Kata para ulama dalam mazhab kita Syafi'i, dengan semua safar ta'ah, safar atau musafir dengan ketaatan kepada Allah, menuntut ilmu, ziarah orang alim, pergi ziarah, sambung silaturrahim, maka perjalanan tadi dipenuhkan dengan zikrullah. Sama seperti ini. Terus. قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. Bab larangan bermusafir dengan Al-Quran ke bumi musuh. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil Quran ila ardil adu. Qala Malikun wa inna ma dhalika makhafata an yanalahu al-adu. Babu an-nahyi 'anil qatli an-nisa'i was-sibyan. Bab melarang membunuh wanita dan kanak-kanak ketika perang. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. Larangan membunuh wanita dan kanak-kanak ini ijma' para ulama haram dalam peperangan, kecuali wanita dan kanak-kanak tersebut juga adalah ahli peperangan. Mereka juga adalah tentera.
Dan kemudian kenapa Nabi larang dibunuh perempuan ini? Dan wanita itu ada dalam peperangan karena Nabi mengetahui, kata sebagian ulama, Nabi mengetahui perempuan ini tidak berperang. Dia ada dalam medan perang tapi dia tak berperang. Maka dibunuh perempuan tadi itu adalah satu kesalahan. Babu jam'in nafli fil ghazwi. Bab tambahan harta rampasan ketika perang. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan fiha Abdullah bin Umar qibala Najd faghanimu iblan kathiratan fakana سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. باب الترغيب في الجهاد. باب موتيفاسي جهاد. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصمات الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي في رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق قالت فقلت له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك قالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين قال فركبت البحر في زمان معاوية فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab motivasi tu jihad. Panjang hadis dia. Kisah Ummi Haram ni pun dia minta doa supaya Nabi doakan dia untuk pergi berjihad. Terus kisah dia dia tertidur, Nabi tertidur atas riba dia. Lepas tu Nabi tertawa, dia tanya kenapa. Dia kata ada satu kumpulan umat aku pergi berjihad. Lalu dia minta doa supaya Nabi doakan dia masuk dalam kumpulan tersebut. Tu kali kita Nabi tidur lagi, bangun Nabi tertawa lagi. Tanya kenapa pula. Dia kumpulan tadi balik daripada perang menang. Dia doakan aku dalam tu, Nabi tak. Ini kau yang pertama tadi. Maksudnya dia pergi, dia meninggal. So dia tak termasuklah dalam yang kedua. Kemudian hadis ini apa hubungan Nabi dengan Haram ni, ulama bahas. Orang kata tak mungkin Nabi SAW membaringkan kepala di atas riba yang wanita yang bukan mahram. Ini mungkin kita ulama ada hubungan radha'ah di antara Nabi dengan Haram. Allah. Babu ma jaa fil khayl wal musabaqati bainaha wan nafaqatu fil ghazwi. Bab kuda perang dan pertandingan di antaranya dan nafkah bagi perang. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al khaylu ma'qudun fi nawasiha al khayru ila yaumil qiyamah. Jadi dalam bab ini ditunjukkan bahawa apa sahaja yang berkait dengan jalan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ganjaran oleh Allah. Hatta termasuk kuda yang digunakan di jalan Allah. Ada riwayat yang lain menyebutkan hatta kalau kuda tadi buang air, najis yang dikeluarkan tadi pun dikira sebagai kebaikan kepada tuan miliknya yang dia siapkan kuda tadi untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kelebihan apa sahaja yang disiapkan untuk jalan Allah. Terus. Qala Malikun an Humaid at-Tawil. Kalaulah kuda disiapkan untuk jalan Allah, Allah Ta'ala bagi kebaikan macam tu. Bagaimana anak-anak kita kalau kita siapkan untuk jadi orang-orang yang akan mempertahankan agama Allah. Lebih-lebih lagi. Kalau kuda pun macam tu. Anak-anak kita, diri kita sendiri kita persiapkan untuk menjadi orang-orang yang bersiap untuk mempertahankan agama Allah. Belajar ilmu agama Allah dengan sungguh-sungguh. Maka itu akan lebih lagi insya-Allah. Maknanya. Terus.
قال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتبهم فلما رأوه قال محمد والله محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. Jadi dalam hadis ni kita dapat tahu Nabi SAW kalau nak menyerang satu-satu tempat, dia akan sampai ke tempat tu pada waktu malam, tapi tidak menyerang waktu malam dalam keadaan orang sedang tidur, akan jadi satu kezaliman. Jadi Rasulullah SAW tengok sampai waktu subuh, kadang tempat tu bunyi azan. Nabi SAW tak serang tempat tu. Kalau tak bunyi azan, confirm itu adalah tempat kufar. Nabi SAW menyerang tempat tu. Itu satu cara. Dan satu lagi, dalam hadis ni, yang Yahud keluar daripada Khaybar tu, bila lihat Nabi SAW dan tentera dia, sebut kata apa? Muhammadun wal khamisu. Jadi jangan kita terjemah pula Muhammad dan Khamis, Jumaat ke apa Khamis. Jangan Khamis begitu. Khamis maksudnya tentera. Tentera ni ada ibu dia, lepas tu di hadapan tu ada satu komando, sayap kanan, sayap kiri, dan sahabat ikut kumpulan belakang. Kalau ada apa-apa terjatuh, tertinggal, mereka lah akan kutip semua tu. Ada 5 sayap. Itulah Khamis. Khamsun daripada Khams. 5 tu. Itulah bukan maksud Khamis Jumat tu dah. Baik. Malik. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أدمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثانية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang musabaqah ataupun pertandingan. So hadis ini menceritakan Nabi pernah mempertandingkan kuda lah. Dan Abdullah bin Umar juga pernah menjadi pemenang. Jadi tak bolehlah kita jadikan ini dalil untuk lumba kuda hari ni, tak boleh ya. Lomba kereta tak apa. Dan mak gempit pun tak boleh gunakan hadis ni lah untuk mempertandingkan motor-motor dia, tak boleh. Dan lagi satu, tak boleh kalau misalnya 2 orang tu dia bertaruh. Kita lumba 2 orang, siapa menang belanja makan. Itu tak boleh. Itu judi. Yang boleh, kalau ada menyediakan hadiah. Hadiah itu kalau disediakan oleh pihak ketiga yang tidak turut serta dalam pertandingan, tu boleh. Tapi sama-sama letak RM10 ke RM100 seorang, siapa menang dia ambil, atau kalau kau menang aku belanja, kalau kau kalah kau belanja, tak boleh. Itu judi. Kalau hadiah tu disediakan oleh pihak ketiga, tak apa. Detail kitab fiqh insya-Allah. Terus. Jami'ul Aimani, bab sumpah. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Sini larangan untuk kita bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan tadi larangan yang bentuknya macam mana? Haram. Kata ulama larangannya makruh. Kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, makruh bersumpah dengan selain nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada bersumpah dengan nabi, wan nabi ataupun bin nabi contohnya, ataupun dengan Kaabah, dengan malaikat, dengan amanah, dengan ruh dan seumpamanya. Jadi semua makruh hukumnya. Dalam pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal, ada satu riwayat mengatakan Imam Ahmad membenarkan untuk orang bersumpah dengan Nabi SAW dan terangkat menjadi yamin, maksud jadi sumpah.
Manakala sebahagian lagi ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan kalau bersumpah dengan Al-Quran, maka tidak jadi yamin. Cuma dia jadi takkid sahaja. Menguatkan sahaja ucapannya tersebut. Wallahu a'lam. Terus. Babu idkharul luhumid dhahaya. Bab menyimpan daging kurban. Qala Malikun an Abi Zubair al-Makki an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli luhumid dhahaya ba'da 3 ayamin. Thumma qala ba'du kulu wa tasaddaqu wa tazawwadu waddakhiru. Hadis ni ada dua perkara serentak. Pertama mansukh, yang kedua nasikh. Bagian pertama naha an akli luhumid dhahaya ba'da 3 ayyam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang simpan daging kurban tu hanya 3 hari, tak boleh lebih daripada 3 hari. Kemudian benar. Jadi sebab apa? Pertama larang, kemudian benar pula setahun lagi tu. Jadi semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tu, di tempat tu ada kesusahan makanan. Kalau orang mampu kurban, mereka kurban simpan daging-daging kurban tu. Orang-orang miskin tak dapat makan dan dalam keadaan susah makan makanan tu, orang-orang miskin akan bertambah susah. Jadi sebab tu Nabi SAW keluar arahan larangan, kata tak boleh simpan lebih daripada 3 hari. Jadi mesti dia agih kepada golongan fakir miskin. Kemudian setahun lagi dah pulih keadaan dan dah baik keadaan sahabat-sahabat. Ketika tu Nabi SAW benar. Jadi larangan tu dah ditarik balik. Jadi bahagian pertama naha sampai 3 ayyam tu mansukh. Kulu wa tasaddaqu wa tazawwadu waddakhiru tu nasikh. InsyaAllah. Asy-syarikatu fi dhahaya. Bab berkongsi dalam kurban. Qala Malikun an Abi Zubair al-Makki عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis jelas tentang seekor unta ataupun seekor lembu boleh dikorbankan untuk 7 orang lah. Jelas. Cuma isu dia, orang mati boleh tak? Itu selalu orang tanya. Asalnya dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah. Kecuali kalau orang tu dia wasiat. Mak ayah kita yang dah meninggal, sebelum dia meninggal dia wasiat untuk lakukan agama, maka itu boleh. Kalau tidak, tak boleh lah. Cuma Selangor ada keluarkan fatwa. Dalam khutbah dibacakan. Kejap boleh, tu tak boleh, tu boleh. Saya pun tak pasti yang mana satu. Adakah fatwa tu diwartakan ke tidak atau macam mana. Cuma kita tengok pada tujuan kita, misalnya kita nak korban untuk orang yang dah meninggal dunia. Maksud kita nak sampaikan pahala tu kan kepada yang dah meninggal. Jadi mudah saja. Kita korban bubuh nama kita. Lepas dah korban, kita doa, ya Allah, pahala korban aku ini aku hadiahkan kepada mak ayahku. Selesai. Wallahu a'lam. Babu ma jaa fil khutbati. Bab pertunangan. Khitbah. Fil khitbati. Khitbah. Bukan khutbah. Khitbah ni. Khutbah ni hari Jumaat. Khitbah ni lamaran. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. Jadi la yaqtubu. Yaqtubu baca dengan rafa'. Yang macam la yaqtub. Khabar. Yaqtubu ni khabar bermakna nahi. Dan ni lebih ablagh fi tahdid maksudnya. Kalau Nabi sebut la yaqtub ahadukum boleh. Tapi kalau Nabi sebut la yaqtubu ahadukum, maknanya apa dia? Seolah Nabi khabarkan. Benda ni tak patut dibuat. Maksudnya. Kalau Nabi kata la yaqtub, yakni bahasa Arab. Kalau Nabi kata la yaqtub, orang akan faham kata jangan tunang di atas tunangan orang. Jangan kamu pinang wanita di atas pinangan orang lain. Kalau macam tu kita sedia maklum tak apa. Tapi kalau Nabi sebut la yaqtubu ahadukum, seolah macam Nabi khabarkan. Maksudnya Nabi khabarkan kata orang Muslim tidak akan buat macam tu. Jadi seolah itu larangan sebenarnya. Dan itu memang larangan. Jadi khabar bermakna nahi. Hadza ablagh fi tahdid, kata ulama. Itu lebih baligh dalam mencela, dalam ancaman. Dalam bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW luar biasa.
Kemudian larangan di sini kepada siapa ni? Kepada wanita yang telah menerima pinangan, bukan yang masih memilih pinangan. Wanita yang masih memilih, contohnya orang dah masuk Minang, kemudian dia kata bagi masa dekat saya. Masuk pula hak kedua. Bagi masa lagi kat saya. Bagi pula yang ketiga, bagi masa yang kat saya pula. Tiga-tiga baik. Tapi perempuan tu akan jawab, kamu ketiga-tiga terlalu baik sangat untuk saya. Kan? Biasa jawapan tu lah. Jadi, boleh tak masuk 3 orang terus sekaligus? Sekali lagi mana tidak masih ditetapkan, tidak ada masalah. Seperti yang berlaku pada Sayyidina Fatimah bintu Qais. Pernah berlaku kepadanya 3 orang sekaligus masuk meminang pada beliau. Yang dilarang adalah ketika seorang tadi telah tetap pinangannya, kemudian kita masuk pinangan tadi. Itu yang diharamkan. Terus. Babu ma ja'a fi sidaqi. Bab mahar. Qala Malikun an Abi Hazim bin Dinar an Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'atuhum ra'atun faqalat ya Rasulullah inni qad wahabtu nafsi laka فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرآن. Jadi orang nak nikah, kalau tidak mampu mas kahwin, boleh nikah dengan ayat Quran. Itu dalam kisah ni. Sambung. Babu jami'u ma la yajuz minan nikah. Bab perkara yang tidak harus dalam pernikahan. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil shighar. Wa shigharu an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu laysa bainahuma sadaq. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh, maksudnya haram. Seseorang itu dia menikahkan anak perempuan dia dengan seseorang lelaki dengan mensyaratkan bahawa mas kahwin dia anak perempuan bagi orang tu. Tukar anak. Aku kahwinkan anak perempuan aku dengan kau mas kahwin kau bagi anak perempuan kau kahwin dengan aku. Itu tak boleh. Terus. Babu ma ja'a fil walimah. Bab walimah. Qala Malikun an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik anna Abdurrahman bin Auf ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihi atharu safratin fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu tazawwaja faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam suqta ilaiha faqala zinata nawatin min dhahabin faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlim walau bishatin. Tamam. Walimah dengan makna islahut ta'am. Kemudian wastida'a'un nas li ajli. Yang ni buat makanan dan panggil orang. Itu makna walimah. Ada 6 jenis walimah seperti yang disebut oleh Imam Mawardi radhiyallahu anhu. Nama yang dipanggil walimatul urs. Walimatul urs. Walimatul urs ini adalah walimah untuk memanggil orang jamuan makan ketika mana setelah berkumpul suami dan isteri. Maksudnya pasangan mempelai yang telah berkumpul. Lepas tu berlaku perbincangan ulama. Walimah di sini bila Nabi sebut awlim walau bisyatin. Buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing, iaitu setelah Sayyidina Abdurrahman bin Auf bersama dengan isterinya. Jadi di sini dengan makna walimatul urs, sebagian yang disebut oleh para ulama adalah setelah bersama antara suami dan isteri pada malamnya, esoknya baru kenduri. Boleh juga kalau kata pagi akad nikah, setengah hari itu kenduri. Dikira ada walimatul urs, dipanggil
bahasa, ya juga kerana ijtima' zaujain dipanggil. Boleh dari segi lughah, tapi pada sudut istilah yang disebutkan oleh para ulama, walimatul urs lebih kepada setelah suami isteri tadi bersama. Kemudian dipanggil walimatu al-qurs. Qurs qa. Itu adalah walimah untuk anak yang baru lahir. Kita panggil buat aqiqah. Kenduri aqiqah tu dipanggil walimatul qurs. Yang ketiga dipanggil walimatul i'zar. I'zar iaitu walimah untuk khitan. Anak kita masuk khitan, berkhatan, maka dibuat kenduri. Dipanggil walimatul i'zar. Kemudian dipanggil walimatul wakirah. Wakirah, walimah buat rumah. Kita buat rumah baru, panggil orang main kenduri. Dipanggil wakirah. Kemudian dipanggil walimatu an-naqi'ah. Naqi'ah, ini kenduri orang yang balik daripada musafir. Orang balik musafir, kita buat kenduri dekat dia. Dipanggil naqi'ah. Kemudian satu lagi yang terakhir dipanggil walimatu ma'dubah. Ma'dubah ni kenduri apa saja. Duduk saja panggil orang main rumah, kenduri apa ni? Saja. Dipanggil ma'dubah. Dipanggil. Boleh faham? Itu 6 jenis walimah. Dan kemudian di sini disebut, kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, ada padanya asarus sufrah. Asarus sufrah sini mungkin dengan maksud pakaian beliau terkena dengan minyak wangi sehingga meninggalkan kesan kuning pada baju beliau. Mungkin dengan ud dan seumpamanya wangian yang dipakai. Karena sebagai ulama kata ni, warna sufrah tadi warna za'faran yang dikenakan pada baju. Itu bagi pandangan ulama yang membenarkan bagi lelaki memakai za'faran pada pakaian mereka. Tapi yang mengatakan haram, tidak boleh pakai ataupun larangan makruh memakai pakaian dengan za'faran, maka disebutkan oleh para masyaikh dengan makna minyak wangi yang terkena pada bajunya pada waktu tersebut. Terus. Qala Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha. Teruskan. Qala Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik yaqul inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu qala Anas فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa yang disebut oleh Syekh Nazrul tadi adalah 6 walimah yang wajib kita hadiri hanyalah yang pertama, iaitu walimatul urus. Kalau dia buat 2 kali sunat, kalau yang kali yang ketiga harus. Dan yang walimah yang lain tadi hukum dia haruslah sunat lah, tak wajib. Cuma isu yang timbul, sekiranya kita ada keuzuran untuk tidak menghadiri tersebut, maka kita bolehlah kita hubungi tuan punya, beritahulah alasan-alasan dia. Dan banyak isu sebenarnya, ada perkara-perkara yang boleh menggugurkan hukum wajib tersebut. Contohnya kita merasa curiga dengan dia punya hasil duit yang dia gunakan, dia tokeh dadah terbesar di KL misalnya, buat kenduri kan, kahwin anak dia, kita pun nak makan fikir 2 kali juga. Ataupun ada perkara-perkara yang diharamkan berlaku di majlis, itu jadi satu keuzuran lah untuk kita tidak pergi menghadiri. Cuma kita janganlah beritahu tak nak pergi majlis kau haram, tak boleh. Kita hubungi dengan baik, beritahu alasan sekian-sekian lah. Dan di sini dia beritahu Nabi walaupun seorang penjahit, maknanya rendahlah martabat dia, tapi Nabi pergi juga, Nabi menghadiri. Dan di hujung tu Nabi beritahu Nabi suka makan labu lah. Jadi adakah makan labu tu menjadi satu sunnah? Di sini ulama khilaf. Menurut ulama usul, perkara seperti apa yang Nabi suka makan itu, Nabi suka pakai dan sebagainya, bukan dikatakan sunnah. Cuma kalau kita suka makan labu sebab Nabi suka makan, ada unsur ittiba' dan mahabbah, itu akan dapat pahala lah. Wallahu a'lam. باب ما جاء في اللعان. باب لعان. قال مالك عن أبي شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري
فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فقام عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. Ini bab li'an. Li'an adalah bab berkaitan dengan tuduhan yang dilakukan oleh suami kepada isterinya dengan zina. Jadi dia lebih nampak seakan macam qazaf. Maka ketika mana berlaku hukum li'an, li'an ini mengangkat had qazaf. Orang yang melakukan ni, dia terangkat had qazaf kepada orang. Ini dalam bab fiqh lah. Ini kita buka dalam bab li'an. Jadi ini berlaku kepada sahabat Nabi namanya Sayyidina Uwaimir. Yang mana dia telah mengadu kepada sahabatnya Sayyidina Asim tentang apa yang berlaku di antaranya dengan isterinya. Katanya, bagaimana pandangan kamu seorang suami melihat isterinya dengan lelaki lain? Maksudnya dengan maksud kinayah kepada zina. Maksudnya di tempatnya. Dia bunuh. Kalau dia bunuh orang tersebut. Dan kemudian keluarganya pula, keluarga lelaki nanti yang telah dibunuh tu akan membunuh aku pula selepas tu. Macam mana aku nak buat, kata dia. Nak bunuh lelaki ni kah? Nanti aku akan diambil hukuman oleh keluarganya, mereka akan bunuh aku walaupun suami dia telah buat lelaki tadi buat benda yang buruk dengan isteriku, ataupun macam mana aku nak buat. Maka dia minta kepada Sayyidina Asim untuk tanya kepada Nabi SAW. Sayyidina Asim pergi kepada Nabi. Bila tanya kepada Sayyidina Rasul SAW, Nabi tidak suka dengan soalan tersebut. Kenapa? Karena nau' minal khazaf. Nabi tak suka dengan tuduhan. Dan benda tidak pasti. Seolah macam tu. Dan kemudian kerana tidak ada saksi, nanti bahaya. Lepas tu Nabi, abaha. Ini tidak aib, Nabi kata. Soalan macam ni aib, kata Nabi. Sekarang kita tidak malu lagi benda-benda macam tu. Disebarkan benda berkaitan dengan keaiban orang, tanpa kita pastikan dulu benda tadi betul atau tidak. Kita dah share dah. Benda tu kena hati-hati. Kena hati-hati. Apatah lagi berkait dengan rumah tangga orang dan seumpamanya. Hati-hati. Abaikan saja, tidak perlu kita ambil campur dengan masalah tersebut, kerana itu bukan urusan kita. Apa yang berlaku pada Sayyidina Asim? Balik-balik jumpa dengan Sayyidina Uwaimir. Sayyidina Uwaimir tanya apa? Tengok ni adab Sayyidina Asim dengan Rasulullah. Tengok. Dia kata apa? Faqala Asimun li Uwaimir. Dia kata, qala laka Rasulullah. Madza qala laka Rasulullah? Ya Asim, madza qala laka Rasulullah? Wahai Asim, apa Rasulullah sebut kepada kamu? Tengok Sayyidina Asim kata apa? Kepada Sayyidina Uwaimir, lam ta'tini bi khairin. Dia tak kata lam ya'tini bi khairin. Dia tak kata Nabi tak bawa kebaikan kepada aku. Dia kata kat Sayyidina Uwaimir, kamu memang bawa jam kat aku, kata dia. No? Aku pula kena, kata dia. Dia tak kata kepada Nabi SAW. Dia kata malah Nabi marah kat aku pula dengan soalan tadi. Kamu suruh aku jadi wakil, aku kena, dia kata. Dia tak marah Nabi, marah pada Sayyidina Uwaimir. Tengok adab para sahabat dengan Sayyidina Rasul SAW. Adab dengan akabir. Kita kena macam tu. Kadang guru marah kita, kita marah guru balik. Ni insyaAllah lama-lama jadi garu.
Tak jadi Tok Guru. Kemudian bila mana berlaku peristiwa tadi, Sayyidina Uwaimir pergi jumpa sendiri dengan Rasulullah, maka turun ayat Allah tentang peristiwa tersebut. Pun begitu, Nabi masih beradab dengan menggunakan istilah sahibatik. Tengok perkataan Nabi. Walaupun dengan yang bertentang dengan suaminya pada waktu, tapi disebut sahibah. Yang ini temanmu. Isterimu digunakan dengan sahibah. Dia tak sebut betina, tak sebut perempuan, tapi disebut sahibatik. Teman. Tengok akhlak Nabi SAW dalam ucapan, walau ketika sedang berbeza pandangan pada waktu tersebut. Walaupun kita sebagai orang yang jadi orang tengah dan juga nak menyelesaikan masalah, perlu jadi yang terbaik pada waktu tersebut. Bukan jadi penyebarkan api dan juga yang tolong siramkan minyak petrol pada waktu tersebut. Dan kemudian, hinggalah berlakunya peristiwa li'an. Dan bila setelah berlaku peristiwa li'an tadi, Sayyidina Uwaimir kata, bohong sangatlah diriku ni ya Rasulullah kepada isteriku ini kalau aku masih ingin mengekalkan dia di bawah tanggunganku. Maka dia talak terus isterinya dengan talak 3 tanpa diminta ataupun sebelum disebutkan oleh Nabi SAW. Ini berlaku khilaf dalam mazhab. Adakah li'an dikira sebagai talak bain setelah li'an tadi, ataupun dia akan jadi fasakh pada waktu tersebut, dan seumpamanya, maka itu perbincangan di dalam mazhab. Itu kena buka dalam kitab. Terus. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. Jadi selepas daripada li'an tu dah pisah suami isteri, ketika tu kalau ada anak kecil, hak penjagaan anak ni bolehkah isteri? Sama. باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. باب فروع iddah talak dan talak haid. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد إن شاء طلق قبل أن تمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tengok pada bab tu banyak tu. Tapi hadis tentang mentalakkan isteri dalam keadaan isteri sedang haid lah. Itu hadis cerita pasal yang bab akhir. Kisah dia, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia talak isteri dalam keadaan haid. So Nabi suruh rujuk balik. Maksudnya di sini Nabi kata, kalau betul-betul nak talak isteri, maka tunggu dia suci. Maksudnya dalam tempoh dia suci tu, kita tak bersama dengan dia. Kemudian datang satu lagi haid, setelah itu baru kalau nak talak. Maksudnya tidak boleh, tidak dibenarkan, bahkan hukum dia haram lah mentalakkan isteri dalam keadaan haid. Dipanggil talak bid'ah, talak bid'ah. Jatuh talak, tapi perbuatan mentalak tu hukum dia haram. Jadi aturan untuk mentalakkan isteri tu, kita kena dalam masa tempoh suci tu langsung kita tak bersama dengan dia, tahan lah. Nak talak kan? Kau boleh tahan lah. Tunggu dia haid, lepas tu ketika datang suci yang seterusnya, masa itu nak talak, baru talak. Mana tak boleh biarkan satu tempoh suci dia tu tidak disentuh oleh kita lah. Itu cara nak mentalak yang diperintahkan oleh Islam. Sebab sebenarnya tak suka talak pun. Dia sebulan dia tengok bini dia mata lah. Tak tahan, tak jadi talak lah. Betul? Sebab apa? Kalau biasanya lelaki kalau dah bersama, dia dah dapat, dia laju je nak talak. Tapi dia biar duduk dalam keadaan suci, tengok majikan tak boleh buat apa. Bukan tak boleh buat apa. Maksudnya kalau dia bersama, tak boleh lah talak. Dia kena tunggu lagi. Satu lagi tempoh suci yang langsung dia tak bersama dengan isteri dia. Lepas tu haid, lepas tu suci balik, baru boleh talak. Selalunya kantoi ya. Mungkin tak, maksudnya tak menggalakkan sebenarnya untuk mentalak isteri. Sebab apa kan? Abghadul halal indallah at-talak.
semurka-murka perkara yang halal bagi Allah Ta'ala ialah talak. Maksudnya Allah tak suka benda itu, walaupun dibenarkanlah harus hukumnya. Wallahu'alam. Babu ma ja'a fi man a'taqa syirkan lahu fi mamluk. Bab memerdekakan sebahagian hak pemilikan. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fakana lahu malun yablughu thaman al-'abdi qawwima 'alayhi qimat al-'adli fa'a'ta syuraka'ahu hisasahum wa 'ataqa 'alayhi. Ini bab berkaitan dengan seorang tadi memerdekakan sebahagian hamba yang miliknya, yang dia berkongsi dengan seorang lagi pemilik. Jadi dia bebaskan bahagiannya. Kemudian bahagian satu lagi kalau dia ingin bebaskan, maka dia ada harta senilai dengan hamba tersebut, maka didirikan atasnya harga umum. Maksudnya diberikan dengan harga bahagian tersebut, dibagi kepada pemilik yang kedua tadi. Ataupun kalau dia tidak mau, maka dia akan jadi hamba sebahagian. Hamba tu akan jadi hamba sebahagian. Hamba muba'ad dipanggil. Sebahagian lah. Jadi dia tidak sepenuhnya hamba, melainkan setelah dibebaskan oleh tuan tadi. Tamam. Jadi bab perhambaan ini atau kehambaan ini, bab hamba ini, ada sebahagian orang bertanya kenapa dikekalkan dalam Islam dengan sistem hamba. Sedangkan kau tersebut dilihat macam penindasan. Tak. Kata sebahagian masyayikh, Islam mengekalkan sistem tersebut kerana yang pertama, ia telah menjadi darah daging dalam umat pada waktu tersebut. Kalau datang dengan terus dibatalkan sistem hamba, maka pada waktu itu akan menjadi havoc ataupun suatu yang menyebabkan jadi kekacauan. Dan orang akan nampak Islam datang dengan keadaan yang mengharamkan semua benda. Dan kemudian Islam menjalankan sistem untuk membebaskan hamba tadi dengan cara yang sangat halus. Dan kemudian diberikan akhlak yang terbaik ditunjukkan oleh Nabi SAW bagaimana bermuamalah dengan hamba. Jadi orang pada waktu tersebut masyarakat akan melihat bagaimana Islam dan zaman sebelum Islam bermuamalah dengan hamba. Ada perbezaan yang besar. Dan kemudian Islam menjalankan sistem untuk membebaskan hamba sedikit demi sedikit. Kalau zihar, dibebaskan hamba. Kalau buka puasa ataupun bersetubuh pada siang hari Ramadan, bebaskan hamba. Dan seumpamanya, maka itu adalah sebagai dorongan untuk orang membebaskan hamba. Walaupun dalam sejarah dunia mengatakan Abraham Lincoln adalah orang yang telah membatalkan sistem perhambaan, hakikatnya Islam terlebih dahulu. Abraham Lincoln hanya meneruskan sahaja apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Allahuakbar. Baik, Alhamdulillah, kita rehat dahulu untuk bersedia menunaikan solat Asar. Jadi kita dah baca 69 hadis. Ada dalam 84 hadis, tak banyak dah rasanya. Alhamdulillah.